akan start hari ni untuk bahagian chapter 9. Kita dah tak banyak dah. So sekarang ni kita akan take a look at the most important part sebelum kita go for the next chapter, yang mana kamu akan kena tahu macam mana nak apply, nak perform statistical process control, dan paling penting macam mana nak kira proses stability, proses capability dan sebagainya. Alright. So untuk hari ni kita akan masuk chapter 9, statistical process control lagi, bahagian 2. Okay. Kalau dalam slide tu nampak PDF dia, nampak PDF akan cover part 1 dan part 2 sekali. Dan yang ni saya record, so nanti saya akan upload kemudian. Okay, so sebelum kita go through the whole thing, kita kena faham dulu konsep-konsep asas. Alright. So konsep asas ni sebelum kita monitor satu proses tu, kita kena tahu dulu apa yang kita nak monitor. Alright. Now, kalau sepanjang kelas ni kamu tiba-tiba hilang suara saya ke apa, cepat-cepat on you punya mikrofon dan inform saya so saya boleh start balik. Alright. Okay, so sebelum tu kita nak tengok dulu, ya. Kita bercakap pasal statistical process control. Ada C tu kan, control. Jadi sebelum kena dulu tahu apa yang kita cuba control dan tahu macam mana kita nak monitor. Alright. So sebelum tu kita nak kena tengok dan faham apakah itu variation, apakah itu average, dan apa maksudnya. Okay, data-data yang you ambil, you analisis secara statistik dan kemudian you plotkan menjadi graf. Okay, you wanted to know graf tu maksudnya apa. Alright, cuba tengok 3 graf yang ada di slide yang saya tunjukkan sekarang, ya. Okay. Satu tu, yang pertama sekali menunjukkan proses variation is too high. Kenapa kita kata proses variation is too high? Kamu dah dikenalkan kepada statistik sebelum ni kan? Okay? Dan kamu belajar dah pasal variation. Kamu juga belajar pasal bell curve. Alright? Lebih lebar bell curve itu. Nampak tak yang dia ada satu tanda di sini, okay? Takat di sini. Sebelah kanan sekali dan dia juga ada garisan yang sebelah kiri sekali. Dan kamu lihat graf tu, dia melebar. Dia keluar sampai melebihi aras had tersebut. Okey? Jadi bila kita dapat satu curve yang lebar begini, itu menunjukkan bahawa variation kita sangat besar. Apa maksudnya? Okey, kamu rujuk pula yang bahagian tengah ni. Okey, ada line kat tengah tu kan? Alright, itu adalah kamu punya proses average. Contoh, kita buat sebatang pen. Ada 100 batang pen. So kita measure panjang dia. Daripada 100 batang pen tu, kita dapati secara average-nya, okay, semua pen itu panjangnya lebih kurang 20 cm. Kebanyakannya. So adalah yang 20.1, ada yang 19.9, tapi secara average-nya, okay, line yang tengah tu adalah 20 cm. Now, lepas tu kita akan tengok pula daripada 100 batang pen itu mana pen yang paling pendek? Berapa bacaan dia? Dan mana pen yang paling panjang? Berapa bacaan dia? Kamu dapati, okay, ingat tadi proses average adalah 20. Kalau dia punya, okay, percubaan pertama, batch pertama ni, kalau dia punya minimum kepanjangan adalah 15. Okay, proses average 20. Minimumnya adalah 15. Dan maksimumnya adalah 25. Maksudnya, proses average 20, batang pen yang terpendek adalah 15 cm dan batang pen yang terpanjang adalah 25 cm. Alright. Now, dalam keadaan ini kamu ada dua batch kedua pula. So, batch kedua juga bila kamu measure 100 batang lagi, tadi kamu dah measure 100 batang, sekarang kamu measure 100 batang lagi. Yang mana kamu dapati proses average-nya sama, lebih kurang 20 cm. Tetapi maksimum kepanjangan ataupun batang pen yang paling panjang untuk batch kedua ni adalah 22. Dan batang pen yang paling pendek untuk batch kedua ni adalah 18.
Nah, kamu bayangkan, kamu boleh tulis kalau kamu susah nak ikut apa saya cakap ni, kamu tulis. Batch pertama 100 batang, proses average-nya adalah 20. Pen yang terpanjang adalah 25. Batch kedua, proses average-nya masih 20. Pen yang terpendek adalah 18, pen yang terpanjang adalah 22. Nah, bila kita bandingkan batch pertama dan batch kedua, kita akan kata proses variation untuk batch pertama lebih tinggi daripada proses variation untuk batch kedua. Faham? Jadi, dia punya jauh daripada proses average tu lebih besar berbanding dengan proses yang variationnya kecil. So, untuk batch pertama, kita kata proses variationnya lebih besar daripada batch kedua. Okay. Kalau kamu tak faham, kamu stop saya ya. Okay. Untuk kedua, lekuk kedua, penggraf yang kedua tu, kamu tengok situ, dia tulis apa? Process average is not centered. Okay. Setiap kali kita buat sesuatu produk, alright, kita sudah ada targeted length dia ataupun targeted spec. Adalah panjang dia ke, lebar dia ke, berat dia ke. Macam kita buat kek. Kita dah cakap dah, kita nak kek yang beratnya 2 kilo. Dah ada target dah. Okay. Katakan kita hasilkan 50 biji kek. Sepatutnya 50 biji kek 1 kilo. Setiap satu 1 kilo. Tapi bila kita timbang kita punya kek tersebut, okay, kebanyakan daripada kek tu, bila kita averagekan dia, kita dapati bahawa kebanyakan kek kita beratnya adalah 1.5 kilo. Kita target tadi 1 kilo. Alright. Jadi sekarang ni kebanyakan kek yang 50 biji kita buat tu kebanyakan 1.5 kilo. Lebih 500 gram. So itu maksudnya proses average kita not centered. Alright. The next one, yang ketiga, graf ketiga. Okay. Bila mana keadaan tadi kedua-duanya combine. Alright. Jadi variation dia sangat besar. Okay. Dahlah besar. Tak center pula. Ini adalah keadaan yang paling kita tak suka. Okay. Now, mari kita tengok yang seterusnya pula. Alright. So, setelah awak faham konsep tersebut, sekarang ni kita nak tengok apakah yang dipanggil kepada capability. Nah, rujuk balik, ingat balik apa yang saya cakap sekejap tadi. Sekejap saya kena. Okay. Alright. So far so good kah? Semua orang okay kah? Alright. Now, second one, kita akan tengok kepada apakah itu. Semua okay kah sebelum saya go ahead? Okey, Doktor. Alan tak? Okay. Kalau perlu stop, bagi tahu saya. Okay. The second one adalah kita sekarang cuba untuk dengan konsep variation dan konsep average tadi, okay, kita sekarang cuba faham apakah itu capability. Now, first of all, kenapa kita nak proses capability yang tinggi? Bila kita ada satu proses yang very capable, kita tak perlu risau kepada reject. Ya, kita tak perlu check setiap minit kita pergi check kita punya produk dan proses line tu. Kita setiap kali kena pergi check kita punya production setiap minit sebab kita takut dia tak capable. That is why everybody is looking for proses dan produk yang mempunyai high capability. Ya. Kita check pukul 8 ke, kita check pukul 10 malam ke, kita check pukul 3 pagi ke, kita confirm proses kita capable, masih boleh meet lagi dengan targeted spec kita, masih tidak keluar daripada kita punya specification. Alright? Now, look at the graph. Yang kali hijau. Okay? Ada? Nampak? Alright. Bila kita buat sesuatu monitoring, kena ada dua benda yang sangat penting. Of course, average tu, itu kita kena measure sendiri. Okay? Campur kalau ada 10 produk, bilang setiap satu ataupun measure, mungkin kita kata kita nak monitor kepanjangan. So, kita akan ambil kepanjangan untuk 10 produk dan kita akan average out, bahagi dengan 10 kita dapatlah average dia. Nah, selain daripada average proses itu, okay, kita sangat mementingkan dua perkara, iaitu lower specification limit
dengan upper specification limit. Nah, rujuk balik tadi yang kita buat pen tadi. Okay. Kita kata kita nak target pen kita dapat 20 cm. Alright. Kita dah tetapkan dah apa reject limit kita. Maksudnya kita dah tetapkan pen kita tidak boleh pendek daripada 19.5 cm contohnya. Dan pen kita tidak boleh lebih panjang daripada 20.5 cm. So targeted kita 20, maksimum ataupun apa kita panggil upper specification limit kita adalah 20.5 dan lower specification limit kita adalah 19.5. Jadi kalau setiap kali pen yang kita hasilkan boleh meet specification lower dan upper ini, inilah yang kita panggil high capability. Okay, tapi high capability juga ada berbagai jenis. Alright, now mula-mula sekali syarat dia mesti patuh kepada lower specification limit dan patuh kepada upper specification limit. Kadang-kadang proses kita tak dapat average. Contoh macam buat pen tadi. Kita target batang pen kita 20. Jadi bila kita dapat 20.01, 19.01 itu maksudnya average kita sangat bagus. Sebab bacaan kita memang betul-betul dekat dengan targeted kita tadi. Targeted kepanjangan tu. Kadang-kadang bila mesin kita semakin lama, dia akan haus. Dia akan ada wear and tear. Jadi kita tak dapat 20 tu, kita dapat 19.01, 19.05, masih dalam limit. Cuma dia tak target, dia tak hit yang banyak daripada produk tu, banyak daripada pen tadi yang 100 pen tu, dia bukan average, dia bukan 20 dah. Average dia bila kita calculate 100 batang pen tu, kita dapat average-nya adalah 19.8. Dia lari daripada 20, dia jadi 19.8. Dia masih lagi highly capable asalkan semuanya boleh meet lower spec limit dan upper spec limit. Cuma dia lari average. Dia masih capable. Jadi bila kita dapat this type of graph ataupun this type of measurement, bila kita measure, kita dapat banyak data, kita plotkan, kita dapat plot graph macam tu. Kita sendiri akan tahu, oh, masih capable proses saya. Tetapi ada sesuatu yang sudah shift. Sudah ada sesuatu yang telah bergerak. Mungkin kita punya macam tadi, mesin kita wear and tear dia jadi ada masalah dekat mesin kita, dia dah tua dah, jadi dia ada shift sikit. Alright, jadi ini akan bagi indication, okay, sebagai indicator kepada quality engineer tu. Okay, let's go and take a look at our machine. Okay, dia masih capable tapi dia dah shift sikit. So perlukah kita buat total preventive maintenance segera? Perlukah kita tukar any parts in the machine? So itulah bagusnya kita buat statistical process control. Sebelum dia fail tu, you sudah tahu dia dah shifting. Jadi you boleh bertindak untuk mengelakkan dia daripada fail terus. Sebab bila fail, kita kena reject. Bila kita reject, kita buang duit. Kita buang everything yang kita dah invest kepada produk tu. Alright? So itu adalah apa yang kita panggil high capability. So understand this properly. Sebab yang topik seterusnya awak kena cerita kat saya daripada graf tu apa yang awak faham. So you have to understand this very well, okay? So that's high capability. Now, sekarang kita tengok pula apa yang maksudnya low capability. Low capability ni senang saja, ya. Sama. Dia masih lagi proses yang sama, cuma untuk keadaan yang pertama, variation dia terlalu besar sehingga kan dia keluar daripada specification tu. Jadi tadi kita akan kata apa? Spek untuk batang pen kita adalah 19.5 hingga 20.5. Targetnya 20. Sekarang spek yang paling pendek, for example, instead of walaupun spek kita 19.5, kita measure, kita dapati 20 batang pen cuma 19 cm saja. Dah keluar dah daripada lower spec limit tu. Ada pula beberapa batang pen dah lebih daripada 20.5. Dia dah jadi 21, 23. Dia dah cross dah the specification limit. Itu menunjukkan bahawa kita mempunyai proses yang low capability. Alright? Now, ada juga however, low capability variation tak besar. Dia masih dapat very small variation. Maksudnya maksimum dengan minimum dia tu dekat.
So mungkin 20.6, kita measure 100 tu kita dapat 20.6 hingga 21.7. Jangan lupa spek kita tadi lowest specification limit adalah 20.5. So memang dia keluar daripada spek. Dia keluar daripada apa specification limit. Dia terlebih panjang. Alright? Tapi dia masih lagi variation dia kecil. Masalahnya variation dia dah terkeluar daripada specification limit tu. So walaupun dia consistently boleh dapat 21.7 tapi masalahnya 21.7 tu adalah out of spec. Okay, so itu satu lagi yang kita panggil low capability. So those are the two major types that you need to understand, yeah? Alright. So far so good everyone? So far so good? Okay ke semua? Okay, betul. Okay. So ada siapa-siapa ada masalah? Saya ulang part mana-mana? Okay ya? Alright. So mari kita tengok sekali lagi. Nah? Okay, sekarang saya nak bagi you faham apa maksud centering dan juga spread. Okay? Centering dan spread ni apa yang dah saya terangkan kepada kamu just now. Cuma sekarang saya cuba tunjukkan dalam bentuk begini supaya you boleh tangkap dengan mudah. Nah, look at the cross yang dekat gambar yang sebelah kiri slide atas sekali. Okay? Now ada situ tanda cross kan? Okay, kita bayangkan tanda cross tu adalah target. Dan yang titik merah ni adalah bila kita bayangkan kita nak tembak target tu lah. Kita ni adalah seorang penembak. Jadi kita tembak tu yang bulat itu tanda tembakan kita. Okay. Now, bila kita kata, tengok dia punya penjelasan dia. Poor process capability, off center, spread to what? When we talk about capability, kita tidak boleh lari kepada targeted kita tu. Targeted point kita. Kalau tadi yang pen tu targeted point kita 20. Nah, dalam keadaan yang pertama, dahlah dia tak hit target tu. Jauhnya dia daripada target tu dan everywhere. Dia tak ada trend pun, tak nampak pun. Kotlah dia tembak tu satu tempat off target, tak kena target tapi satu tempat je. Tidak. Ini dahlah tak kena yang center target tu. Malahan dia bertabur everywhere. So ini adalah sejenis poor process capability, keadaan yang mana off center dan spread dia tu merata-rata. Okay. So itu adalah untuk condition yang pertama. Nah, kita move kepada dekat slide tu sebelah kanan paling atas sekali. Nah, kamu tengok dia target. Dia tembak. Okay. Walaupun dia off center, okay, walaupun dia off center tapi tembakan dia tu tepat. Cuma tak tepat kat center tu. Masih lagi every time dapat benda yang sama. So dia boleh control. Itu kita panggil tight spread. So macam tadi yang pen tu. Targetnya 20 cm. Dia dapat 25 cm. Tapi 100 proses tu semua 25. So very tight spread. Unfortunately, off center. So dalam keadaan macam ni kita kata dia fair. Fair, boleh tahan. Bahasa Melayunya boleh tahan. Fair process capability. Masalahnya dia off center. So kita tak nak juga ini. Kenapa? Kenapa kita tak nak macam ni? Walaupun kalau kamu tengok, bila kita plot tengok, masih masuk spec ni. LSL tu lower specification limit. Masih masuk spec. Tapi bila dia jauh daripada center, kemungkinan untuk dia terbabas keluar tu sangat tinggi. Kamu bayang macam ni. Kalau kamu nak faham lower specification limit dengan upper specification limit ni, bayangkan kita sekarang ni duduk atas basikal, nak naik basikal tu melalui jambatan. Kiri kanan jambatan ni terletak di atas satu sungai. Kiri kanan tu tak ada apa-apa, sungai lah. Tak ada dia punya pemegang besi semua, tak ada. Jadi kamu naik basikal. Okay. Untuk condition yang pertama tu, kamu naik, katalah kita punya jambatan tu panjangnya adalah 50 meter. Okay, 50 meter jambatan. Kamu
kamu naik basikal. Untuk condition yang pertama tadi, poor process capability tadi tu, kamu naik sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Sampai 25 cm, plum masuk dalam sungai. Dia off center, jatuh pula dalam sungai. Nah, untuk proses yang kedua, fair process capability, kamu berjaya naik jambatan tersebut, kamu kayuh basikal kamu kayuh kat tepi je, tapi tak jatuh. Sampai sudah, kamu memang konsisten, tak pergi ke kanan ke kiri, kamu ambil kiri, tepi kiri. Jadi kamu naik basikal tu, naik sampai habis 50 meter tu, tak jatuh. Sebab tu kita masih kata dia proses tu capable. Dia tak jatuh. Dia berjaya duduk sebelah kiri. Tapi ingat, kemungkinannya kalaulah tiba-tiba ada angin ke, memang kamu masuk dalam sungai tu lah. That is why walaupun proses tu capable, fair process capability, kita mesti cuba sebagai quality engineer untuk anjakkan proses tu balik ke center tadi. Okay, jauhkan kemungkinan untuk dia terbabas jatuh tu. Alright? Now, jangan lupa, okay, sekali lagi kita gunakan contoh naik basikal atas jambatan tu. Okay, sebelah kiri kita punya lower specification limit, sebelah kanan kita punya upper. Okay. Kalau kamu naik basikal tu, berjaya naik kat tengah. Tapi tak adalah straight sangat. Kiri kanan kiri kanan juga. Tetapi taklah dekat sangat kat tepi kiri, taklah dekat sangat ke tepi kanan. Now, ia juga adalah satu fair process capability. Bagusnya dia adalah tak jatuh. Tak keluar daripada spec, tak keluar daripada upper control spec, tak keluar daripada lower spec limit. Dua-dua tak keluar. So baguslah tak jatuh dalam sungai. Masalahnya spread itu terlalu wide. Okay, bila spread itu terlalu wide, samalah dengan keadaan kamu duduk naik basikal kat tepi semua tadi, kemungkinan untuk terbabas tu, kemungkinan ada kesilapan tu sangat tinggi. Apa yang kita nak? Okay, tengok graf yang sebelah kiri, sebelah kanan, bawah sekali. The mission. Inilah impian semua quality engineer. Apa yang dia nak adalah excellent process capability. Bila naik basikal atas jambatan tadi, betul-betul duduk kat line tengah. Langsung tak dekat ke kanan, langsung tak dekat ke kiri. Straight saja dia naik basikal 50 meter tu. Memang confirm tak akan jatuhnya dalam sungai. So itulah yang kita panggil excellent process capability. Semuanya berjaya hit kat tengah. Very tight spread. Maksudnya apa? Conclusionnya, untuk kita dapat proses capability yang bagus, yang sangat disukai oleh quality department, yang akan menghasilkan produk yang sangat excellent, kita mestilah mencari proses yang betul-betul dekat tengah proses tu, average dia jangan lari dan juga dia consistently, okay, consistently jalan ataupun consistently dia boleh hit amount ataupun nilai yang tengah tadi. Okay, so kalau macam pen tadi, every single time, setiap pen itu, 100 pen tu semua panjangnya adalah 20, 20.01, 19.9, very, very, very near. Semua 100 macam tu. Semua 100 batang pen tu panjangnya macam tu. Itu maksudnya excellent capability sebab dia punya measurement tu, dia punya measurement semuanya centered and very, very tight. Dia tak pergi jauh-jauh. Semua very near to the average. So that is why centering and spread is very critical kepada proses capability. Okay, so far so good. Semua okay? Ada apa-apa yang saya perlu ulang? Kita pergi slow sikit apa? Semua okay? Boleh ya? Okay. Don't worry, saya ada record ni, nanti kita boleh, itu record tak lekat, so kita try lagi hari ni. Was it good? Okay, saya kata okay, alright. Now, tadi kita bercakap pasal proses capability. Ini adalah satu term sahaja ataupun satu elemen saja yang kita nak tengok dalam SPC. So tadi capability, kebolehan. Sekarang ni pula konsep kedua yang kita nak tengok adalah
stability. So satu adalah kebolehan, satu lagi adalah kestabilan. Now, kenapa? Apa itu stability? Stability proses basically apa yang kita kata kenapa kita nak proses yang stable adalah supaya kita boleh predict. Kita boleh predict bahawa proses kita tidak akan menghasilkan reject. Ya? Dan macam juga yang untuk capability kita dengan adanya proses yang stabil kita tak perlu check everything. Ya, kita tak perlu hire 1,000 orang quality executive untuk check everything. Kita buat sampling, random sampling pun kita boleh confident dengan proses kita. Kita boleh confident dengan produk kita. Alright. Now, awak tengok untuk slide ni, okay, kita go slow-slow tak apa. Janji paling penting sekali supaya awak boleh faham. Okay. Now, when we look at this, capability and stability. Okay. Now, sekarang kita nak tengok untuk kita mulakan dengan capability no, stability yes. Okay. Okay, nak nampak tu? Alright. Apa maksud capability no, stability yes? Senang saja. Capability, dia keluar spec, hilang capability dia. Adakah dia stable? Ya. Dia stable maksudnya dia boleh duplicate proses yang sama tu, keupayaan dia tu dia boleh duplicate again and again. Jadi dalam keadaan yang pertama, graf yang paling kiri, paling atas, capability no, okay, capability no dan juga stability yes tu. Capability no sebab tengok dia cross semua apa specification limit, dia cross spec. So automatically cross spec saja capability akan kita kata no. Tapi dia stabil, dia consistently cross spec. Stabil lah, stabil yang tak bagus. Okay, so ini proses yang kita tak nak. Right. Kita tengok pula bahagian kanan atas sekali. Ini capability no, stability pun no. Capability, okay, out of spec. So capability automatically out. No. Sudahlah out of spec. Dia merata-rata. Ada yang dia cross upper spec, ada yang dia cross lower spec. Everywhere bertabung. Dia tak repeat the same measurement ataupun the same performance. Bukan measurement, the same performance again and again tak. Contoh macam pen tadi. Batch yang pertama dapat 20 cm. Batch yang kedua 27 cm. Batch yang ketiga 15 cm. Everywhere. Okay. Itu menunjukkan bahawa capability dia out, stability dia pun out. Alright. Now kita tengok graf yang set graf yang sebelah kiri bawah sekali. Capability pun bagus, stability pun bagus. Yes, yes. Okay. Dalam keadaan macam ni, okay, capability bagus sebab apa? Sebab dia masuk spec. Okay, jangan lupa tu. Itu dia punya macam mana cara kamu nak faham beza tu. Sudahlah masuk spec, dia consistently masuk spec. Batch pertama masuk spec, batch kedua masuk spec, batch ketiga masuk spec, batch keempat masuk spec, batch kelima masuk spec. Kenapa kita kata dia stable? Tengok tu dia punya average sama ke semua sekali 5 batch. Sebab tu kita kata dia stable. Okay. Nah kita move pula kepada kumpulan graf di sebelah kanan bawah sekali. Semua masuk spec kan? Okay, maksudnya capability very good. Kenapa kita kata dia tak stabil? Dia masuk spec tapi tengok dia punya average merata-rata. Masih dalam spec tapi everywhere. Sebab apa? So kenapa kita tak mau benda ni? Sebab tadi kita kata apa? Stability tu supaya kita boleh predict. So kalau 5 batch dia bertabur kat macam ni, kita dah tak tahu dah batch ke-6 ni macam mana average dia kat mana. Mungkin masuk lagi kita tak tahu tapi. Sebab kita tak boleh predict, dia tak ada trend. Important adalah untuk kita tahu ke mana arah kita punya capability. Itulah how kita monitor kita punya proses. So far so good guys. Kalau kamu boleh faham yang ni, alhamdulillah. So far so good. Okey ke anda? Okey doktor. Okey. Alif, okey ke? Bos, kau jangan on saja video, kau pergi tidur.
Okey tak? Alif? Okey. Okey. Okey, doktor. Okey, baik. So next one. Okay. Sekarang ni bila kita dah tahu dah faham dah apa capability tu, macam mana pula kita nak measure? Takkan setiap hari nak tengok graf-graf comel macam tu. Ini sebenarnya kita boleh measure. Apa yang kita measure adalah index dia. Okay. Jadi index ni kita boleh measure untuk setiap 1 bulan kita measure sekali, setiap 3 bulan kita measure sekali, setiap 6 bulan kita measure sekali, setiap tahun kita measure sekali, terpulang kepada kita. Kalau kita punya kepanjangan batang pen tadi critical, kita mungkin akan measure setiap minggu. Adakah indeks kita berubah? Kalaulah kamu bekerja di syarikat yang membuat kapal terbang, enjin kapal terbang. Paling penting dalam enjin kapal terbang tu adalah blade. Okay? Jadi kilang kamu buat blade tu, apa kipas dalam enjin. Jadi kamu mungkin akan measure kamu punya capability tu setiap minggu. Kalau kamu buat banyak lah. Kalau kamu buat satu, nothing much lah kan. Tapi kalau kamu banyak-banyak, katakan seminggu kamu hasilkan 10,000. Kamu mungkin akan measure capability index untuk setiap minggu sebab kamu nak tengok. Adakah dia akan lari jauh? Sebab proses itu sangat penting. Kalau indeks kamu rendah, menunjukkan bahawa kemungkinan untuk terjadinya reject itu tinggi. Kalau reject dekat kipas enjin, apa jadi? Meletup satu, terbang tu lah. So very critical kan? Sama juga kalau kata kita syarikat kita buat injap jantung tu. So capability sangat penting. Jadi injap tu mungkin dia measure setiap batch. Satu hari 10 batch. Dia ada setiap satu tu ada capability index dia. Because it's very critical. Kalau stop injap jantung tu, mati terus orang tu. Gone. Tak ada dah reject dengan orang yang pakai tu reject sekali. So very critical. Tapi kalau kamu buat mungkin tapak kasut. Kamu mungkin tak akan measure dia punya capability index tu setiap bulan. Setiap 6 bulan sekali kamu measure. It's fine. Tak ada orang akan hilang kaki just because tapak kasut dia besar sikit. Okay? Cuma kamu akan rugilah sebab kamu lebih besar tapak kasut, lebih banyak material kamu guna. So kamu rugilah sikit. So see, that is how kenapa proses capability index ni berbeza untuk satu proses dengan proses yang lain. Okay? Kalau kamu bekerja dekat apa yang dipanggil syarikat yang buat pen drive for example ataupun buat chips komputer, they are very particular. Jadi proses capability index dia memang selalu measure. Alright? So macam mana nak measure? Okay. Nah, apa yang senang saja macam mana nak measure? CP dia, capability index tu kita panggil CP. Okay. Allowable process variation bahagi dengan actual process variation. Okay, so USL tolak LSL bahagi dengan 6 sigma. Ini kita akan bagi latihan later. So don't worry about this ya. Now, kamu dah tengok tu, nampak? Okay, now apa yang penting? Lepas kita measure, jangan tahu measure je. Measurement is the easiest part. Kamu boleh sekarang ni software macam-macam software. Minitab lah, industrial stat kah, semua boleh measure proses capability. In fact, kalau kamu letak dekat kamu punya Excel pun, key in situ, letak formula situ, semua pun dah settle. Very easy. Okay. Masalah sekarang bukan part measure. Measure tu mathematics je kira-kira. Tetapi, untuk kamu faham, lepas kamu measure tu apa maksudnya? Tu sebelah kiri tu saya letak. Alright. Sebelah kiri tu apa maksud? So kalau CP kita adalah 1, maksudnya tolerance sama dengan proses capability. So kalau CP kita adalah 1, maksudnya kita memang memenuhi kita punya lower spec limit dan upper spec limit. Tetapi awak tengok lengkung dia tu. Kalau graf ada tiga ketul graf kat situ kan. Yang tengah tu CP sama dengan 1. Nampak tak dia punya garis yang sentuh LSL dengan USL tu. Variation dia besar sebenarnya. Tapi semua masuk spec. It's fine. CP sama dengan 1. Now, kalau CP kurang daripada 1, tolerance lebih daripada proses capability. Maksudnya proses kita tak capable. Remember kita kata kalau proses kita tak capable, maksudnya dia out of spec. So tengok graf yang bawah sekali tu. Nampak tak dia cross spec dah. Dia cross dua-dua dah. Dia cross USL, dia cross LSL. Ini kita tak nak. CP1 kita terima. Tapi ya kalau quality engineer tu dia nak CP lebih daripada 1.
CP lebih daripada 1 maksudnya tolerance lebih daripada process capability. Maksudnya process capability dia sangat bagus, sangat jauh daripada dia punya tolerance. Tolerance adalah lower spec limit dengan upper spec limit kamu tu lah. So apa yang kita nak is number 1. Kalau proses kita dapat CP lebih daripada 1 ni, maksudnya you don't have to worry about your process going out of spec. It's very precise, it's very capable, it's very stable. Okay, so itu maksudnya setiap CP. Nanti ni Google sikit, tengok dalam notes kamu tu pasal proses capability. Ya, sebab proses capability index ni sangat-sangat penting. Sebenarnya kalau saya nak ajar CP index punya dengan detail ni, 3 chapter hanya untuk capability index. Tapi kita bukan statistician kan. So this is one. Now, okay. So itu calculation dia. Nampak? CP adalah high spec tolak low spec bahagi dengan 6 kali standard deviation. Alright. Now. Okay. Now, ada pula satu lagi yang kita panggil sebagai CP versus CPK. Apa dia CP dengan CPK ni? So, CPK ni sebenarnya CP untuk tempoh yang lama. Okay. Sebab tu kamu ada indeks banyak. Contoh, kamu measure CP index untuk setiap bulan sepanjang tahun. So kamu ada CP Januari, CP Februari, CP March. So ada 12 semuanya sampai CP Disember. Sekarang daripada 12 CP tersebut, kamu boleh measure CPK. Dari situlah baru kamu tahu proses kamu sebenarnya adalah dekat mana. Macam tadi yang mula-mula ingat tak graf yang ada 4 ketul tadi ni? Yang ni. Ni. Yang ni. So kadang-kadang kita berjaya mendapatkan, okey. Kamu yang tadi kalau kita berjaya kalau setiap bulan kita dapat semuanya masuk spek. Okay, semuanya masuk spek. Katakan setiap satu graf ni adalah CP adalah untuk satu bulan yang tadi, CP Januari, CP Februari, so kita ada CP Januari sampai CP Mei kan kat sini. Kalau yang untuk longgokan ataupun kumpulan yang paling kiri bawah tu, yang kita kata yes and yes tu. Okay. Ini kalau yang macam ni CP dia setiap satu, maksudnya CPK dia sangat bagus. Tetapi kalau CP dia macam graf, kumpulan graf yang sebelah kanan bawah sekali tu, CP-nya masih okey kan? Semua masuk spek. Tapi CPK dia low. Okey? So, faham tak beza CP dengan CPK? Alright. So, nanti tengok balik you punya slide ni. Okay. So, just because CP kita tak bagus, CP kita bagus. Ya. Just because CP kita bagus, tak semestinya CPK kita bagus. So, CP cuma nak tengok sama ada dia masuk spek ke tidak. Okay. Tapi kalau spek tu besar, sekejap dia dekat dengan spek upper spek, sekejap dia dekat dengan lower spek, masih semuanya masuk spek. Bila kita ada banyak CP macam tu, katalah untuk 12 bulan tadi, then kita realise CP kita okay. CP kita cantik, tapi CPK kita tidak cantik. It's everywhere. Within the spec, but it's everywhere. Okay? Alright. So, dia orang jawab dah. Okay, faham. So far so good. Tak nak saya terangkan sekali lagi kat mana-mana tak? Anyone? Nanti saya assume senyap tanda setuju pula ni. So kamu okey tak? Ada siapa-siapa nak suruh saya ulang lagi ke CP dengan CPK ni? Everyone okay? Everyone okay? Saya assume kalau senyap ni okey lah. So ada siapa-siapa nak suruh ulang tak? Okay, kalau nak suruh ulang, tulis kat situ tepat on you punya mikrofon. Cakap doktor ulang. Part mana? Bagi tahu saya ulang semua. Saya nak bagi faham betul-betul ni. Okay? Now,
Kenapa saya duk tekankan ni adakah masuk final exam? Bukan itu sebabnya. Sebabnya bila you pergi kerja kilang nanti, okay, kalau dapat kerja QA engineer ke QA executive ke, inilah elemen yang paling penting yang akan selalu digunakan setiap hari. So make sure you understand the basic. At least waktu pergi interview tu orang tanya CP dengan CPK tak? Bolehlah jawab. Oh CP ni macam ni, CPK ni macam ni. Orang tu pun impress, interviewer tu pun impress. Oh very good budak ni. So kalau kamu pergi internship pun, ini berdasarkan actual story ya. Kamu punya senior daripada SPM. Waktu tu dia marketing sebenarnya. Tapi dia pergi minta kerja dekat kilang, dekat Penang. Dan dia pernah ambil paper BTMQ. Jadi dia boleh jawab soalan waktu interview and now he is the quality executive over there. Syarikat elektronik. And he's doing very well. So orang lain tak dapat kerja, dia dapat kerja. Simply because dia boleh jawab soalan statistik sikit, basic. Yang lain yang complicated tak apa. Nanti akan diajar waktu kat kilang nanti. Tapi at least understand the basic concept of SPC. SPC ni adalah orang kata apa, jantung kepada banyak kilang. Ya? Alright. Kita move on. There is a difference between CP and CPK. Okay. So sekarang ni setelah kita dah tengok dah kita punya proses, kita dah tengok dah kita punya, faham dah kita punya capability, dah faham dah kita punya stability, sekarang kita nak balik kembali kepada variation. Now remember saya kata apa tadi? Memanglah nak calculate tu mudah saja. Plot je graf banyak-banyak. Tapi kalau tak faham tak guna juga. Kenapa? Lepas kamu dapat graf yang aneh tu, selepas kamu tahu dah CPK tak bagus ataupun CP tak bagus, atau proses kamu tak stabil atau proses kamu tak capable, what you have to do adalah you have to rectify, kena baiki keadaan tersebut, isn't it? Tak bolehlah plot graf beratus-ratus dekat situ tapi tak buat apa. Jadi plot graf je. Ada company macam tu. Plot je graf. Tapi apa boleh tak buat? So what's the point? Ini semua mengambil masa, mengambil cost. Jadi kenapa kamu buat kalau kamu tak nak gunakan? Alright. Bila kita dah dapat bermacam-macam graf tu, kita akan balik dan understand balik konsep asal variation. Variation tadi. Ya. Kita ada dua jenis variation yang paling mudah ataupun paling common. Right? Satunya adalah common cause variation. Yang mana ia terjadi setiap hari, all the time. Okay? Maksudnya apa? Contohnya ya. Contohnya setiap hari kamu buat online, kamu join online class, mesti sekejap putus, sekejap ada, sekejap putus, sekejap ada. So common. Dah tahu dah kalau pakai online learning ni macam ni lah, setiap hari mesti ada. Kadang-kadang dia pagi, kadang-kadang dia tengah hari, kadang-kadang first class turis lancar, kelas kedua hilang terus. So this happen every day. It's common cause. Alright. Jadi benda-benda yang macam ni, apa yang kita perlu buat adalah dia out of control. Okay, dia out of control. Sebab kita tak boleh control benda tu. So apa yang kena buat? Oh, disebabkan kelas saya ada 2-3 orang yang selalu menghadapi masalah ni, saya kena record buat video. Saya kena rakamkan kelas supaya saya boleh upload. Jadi kalau tiba-tiba dia terkeluar time mengajar, okay, barulah dia boleh join later on. So itu apa yang kita buat. Okay, bila proses tu out of control. Tapi kita tahu dia akan terjadi. That's why most of the chapter ada video tu. Okay. Now, itu tak ada masalah. Kita dah tahu, kita tahu nak buat apa. Alright. Now, masalah besar adalah bila berlaku variation yang special cause. Dia tak ada. Dia memang bukan tak ada, dia ada tapi dia bukan kebiasaan. Okay. Contoh, tiba-tiba hari ni elektrik semua mati ataupun gone dekat UM. Oleh itu server semua shutdown. Special cause disebabkan ada puting beliung di Sintok for example, nauzubillah. Kan? Jadi bila terjadi sesuatu macam ni, sesuatu yang special cause ni, kita kena juga ada special approach on how kita nak handle the thing. So mungkin selepas mengalaminya sekali, okay, sekarang kita kena make sure kita ada external energy ataupun special battery khas untuk server saja. So walaupun the whole university tak ada elektrik, tapi server kita tak shutdown. Kita masih boleh guna internet dan sebagainya. You see? Sama jugalah macam case COVID ni.
COVID ni variation yang datang tak tahu dari mana. Yang kita tak sangka akan terjadi. Jadi cepat-cepat kenapa kena bertindak? Sebab special causes macam ni, impact dia sangat besar. Oleh itu, variation yang special causes ni, kita kena ada buat analisis. Kena ada cause effect analysis. Sebab tu lah tiap hari DG kesihatan kita duk tiap hari keluar lah dia punya graf lah, dia punya map lah. Itu semua adalah cause effect analysis. Jadi kenapa? Sebab dia nak cari setiap hari. Bila ada kes COVID yang special tu, dari mana datangnya? Tu ada kluster-kluster aneh tu. Jadi dia kena, sebab apa dia kena eliminate? Sebab ini bukan perkara biasa. Kalau orang yang balik, kamu kata, oh kenapa orang yang balik daripada overseas tu tak teruk lah, dia tak adalah letak sampai dijaga oleh tentera dan sebagainya. Sebab itu kita dah tahu dah. Dia memang balik tu, memang kita tahu dah. Balik tu chances dia positif. Tapi sekarang ni yang kita tak tahu, special cause ni. Tiba-tiba ada kluster kat immigration, tiba-tiba ada dekat outside people yang datang kerja dekat sini, migrant workers. So those are special causes. Sebab tu tiba-tiba dia zoom in KKM, Ministry of Health, terus zoom in kat dia orang. Terus panggil askar tolong jaga kawasan. Terus kena buat ada officer khas yang jaga. Terus ada tempat quarantine khas. What? Because of that special cause. Therefore, dia perlukan satu aktiviti ataupun satu respon yang sangat teliti, penuh dengan step-step yang important. So that is the difference between common cause variation dengan special cause variation. Alright, so saya dah letak di sini. Alright, jadi kamu boleh baca dengan lebih jelas lagi nanti from your notes, from your books. Alright, now dah tahu dah ada berbagai jenis variation ni. Sekarang untuk apa? Macam mana pula nak tengok? Kalau daripada kita punya graf tadi. Graf kita boleh buat graf kita dalam bentuk dumbbell ataupun kita boleh plotkan saja macam ni. X and Y punya graf, and then kita terus boleh plotkan, kita letaklah kat situ yang bawah tu ada lower spec limit, yang kat garis yang kat atas dot tu. Yang garis kat bawah dot ni adalah lower spec limit. Yang garis kat atas dot ni adalah upper spec limit. Yang kat tengah tu dia punya average, process average. Center dia. So kita plotkan lah. Kita plot setiap individual point tu. Okay, kamu boleh tahu daripada graf itu, the different ataupun graf itu boleh menunjukkan, boleh indicate, boleh inform kamu ini variation common atau tidak. So kamu tengok Kalau common variation, proses kamu bergerak di sekeliling kamu punya average tu. Itu graf yang pertama, sebelah kiri yang pertama. Nah, kita tengok graf yang tengah. Ini special cause kenapa? Tiba-tiba dia went out of bound. Dia hilang trend tu. Trend naik, turun di sekeliling average tu hilang. Tiba-tiba dia out terus. Okay. Dan dia bagi you satu pattern sama dengan yang ketiga tu. Okay. Now, ini sangat masalah. Bila kamu dapat something like this, okay, special cause ataupun dia tunjukkan khas satu trend ke bawah ni, ini adalah satu alarm yang sangat besar. You have to do something. Again, kita patah balik macam kes COVID tu. Bila tiba-tiba semakin tinggi. Kalau setiap hari sekejap 30 kes, esok 50, bawah lusa jadi 70, lepas tu dia turun balik 16. Itu common case. Tapi special case adalah terjadi bila contohnya tiba-tiba lepas raya hari tu, tiba-tiba melonjak daripada 50 kes terus jadi 200 kes, 300 kes, 400 kes yang tak melibatkan kluster-kluster special tu. Normal, penularan tempatan tiba-tiba semakin naik. Itu special cause. Jadi bila kita dapat sesuatu yang macam ni, indikator kepada Ministry of Health kita untuk buat sesuatu. Oh, PKP terus ataupun buang B tinggal PKP je. Kan PKPB kan, terus jadi PKP je. B tu tak ada dah. Ketatkan balik macam dulu, tak boleh keluar dari rumah. Okay, nampak tak? Reaction dia daripada analisis, reaction dia sangat cepat dan sangat strict. That is what special cause variation do to your process also. Bila tiba-tiba kamu dapat this special pattern, automatically kena stop process. For example, stop process, check balik apa yang tak kena, check balik operator kita, check balik raw material. Quickly akan ada reaction tersebut. Melompat-lompatlah QA tu nanti. Alright. So sekarang ni apa yang penting, kita sekarang dah faham banyak tentang proses ni.
kita sekarang nak belajar tentang control chart. Okay. So tengok balik slide saya ni. Awak nampak tu? Okay. Kita mahu kita mahu satu proses yang tidak lari jauh daripada kita punya center line. Okay. Itu adalah impian semua. Ideal adalah semua orang operation management, semua orang quality. Dia nak proses dia yang stabil dan capable. Semuanya dekat-dekat je center line. Ya. Now, cuba lihat 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Ini adalah variation. Okay. Ini adalah variation. Makin besar variation, makin jauhlah control limit daripada center. Sebab tu 1 sigma tengok rapat kan. Untuk 1 sigma, lower control limit dia dengan upper control limit dia dekat. So dia punya spec tu very ketat. Bila dia 2 sigma, dia double dia punya spec lower limit dengan upper limit. Bila 3 sigma tu, lower limit dengan upper limit dia sangat jauh. Alright, so confident limit tu kita akan terkesan lah sama ada kita pilih 1 sigma, 2 sigma ataupun 3 sigma. Kalau kita boleh meet everything dalam proses ni, okay, then alright, jadi menunjukkan proses kita adalah capable. Alright, now. Okay, now ini adalah beberapa foundation yang saya tambah untuk digunakan ke atas proses statistical process control chart. Ya, now untuk semua proses mula-mulanya kita selalu letak sebagai 3 sigma dulu, okay? Dan kita selalu kena figure out apakah dia punya sampling yang kita guna, okay? Dan paling penting sekali, okay, tengok yang point last tu. Ini kamu boleh baca later, tapi kamu tengok point yang last tu. Control chart hanya efektif, okay, ke tahap mana, sampai tahap di mana ia boleh digunakan oleh syarikat untuk melakukan sesuatu keputusan ataupun tindakan. So tidak ada gunanya kita ada SPC, kita buat control chart dan sebagainya, tapi jika kita tidak menggunakannya untuk take action. Alright, so please tengok baca ni dengan teliti, cuba faham setiap satu. The next class kalau tak faham tolong tanya saya. Okay, so saya tambah lagi nak bagi kamu faham tu. Alright, jadi sekarang semua orang akan happy kalau kita semuanya, kalau proses kita berada within specification. Kita tak nak proses kita di luar, sama ada di luar lower spec limit ataupun di luar upper spec limit. Kita nak yang tengah tu. Alright. Okay, now how to react to outcomes. Alright, nampak tak bila kita ada spec limit macam ni? Bila kita ada satu control chart macam ni. Okay. Kita dah nampak trend dah ni. Ni trend yang saya bulatkan dengan pen hitam ni kan. Okay, yang saya tandakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik ni. 8 titik tu dia sedang menganjak daripada dia punya average. Awak perasan tak dia makin atas. So kalau ada titik yang seterusnya 9, 10, 11 dia mungkin dah keluar daripada upper control limit. Sebab itulah penting untuk kita monitor kita punya SPC chart tu. Immediately, real life, real time punya monitoring supaya you boleh bertindak sebelum titik yang seterusnya keluar terus daripada upper control limit. So ini yang dipanggil special cost variation tadi. Dia lain, tiba-tiba dia ada something mysterious happen dekat proses kita menyebabkan kita punya reading is shifting upwards. Okay, so bila kita monitor benda ni dengan baik, barulah kita boleh, okay, what do you do next? Stop the process, investigate. Gunalah semua tools quality tu. Fishbone diagram lah, apa lagi? Tick and chart lah. Gunalah apa semua yang awak dah belajar tu. Okay, PDCA awak tu boleh guna semuanya untuk investigate. Apakah punca yang menyebabkan proses saya sedang bergerak jauh daripada saya punya average dan dia sudah hampir untuk lintas saya punya upper control limit. Upper control limit sama dengan upper specification limit ya. Jangan confuse pula satu pakai S, satu pakai C. Ada orang pakai UCL, ada orang pakai USL, sama saja. Okay. So daripada situ kamu terus kena investigate. Guna semua kamu punya chart-chart kamu semua tu. Dan
kamu pastikan kamu identify what is going on. Jadi kalau tiba-tiba kita kata, oh ada satu part dalam mesin tu, dia sudah loose. So kita panggil maintenance, ketatkan dia balik, run balik tengok. Betul tak? You see? So this is why tools itu sangat penting, tapi lebih penting lagi adalah macam mana cara you nak gunakan. Kalau you tahu semua tools tapi kamu tak tahu nak guna, kamu tak guna. Kalau kamu ada SPC chart berpuluh-puluh keping tapi kamu tak tengok pun, kamu tengok selepas 2 minggu di mana semua dah out of spec lah, there's no point. The best way to use SPC chart adalah mengikut real time. Waktu tu kamu monitor, waktu tu kamu tengok trend, waktu tu jugalah kamu react quickly. Alright, so that will be all for chapter 9. Okay, seterusnya kita akan banyak calculation. I'm still trying to think macam mana saya nak buat kelas seterusnya Rabu ni supaya senang untuk saya calculate dan awak boleh nampak satu-satu macam mana saya buat calculation tu dan you akan faham. Whatever it is, insyaAllah our next class akan menjadi lebih lancar kalau you baca all these things, make sure you faham, and then barulah kita go ahead dan do the calculation, do the plotting and what not. Okay, dan semua orang tolong sediakan satu graph untuk kamu plot graph kamu punya graph paper tu. Kamu boleh buat sendiri juga sebenarnya dekat kamu punya dekat menggunakan you punya Excel tu. So you can buat kotak-kotak you sendiri pada Excel tu, you just print out graph paper tu. So nanti kita akan plot setiap satu apa control limit, average, lower control limit and things like that. Okay, so you need the graph paper. Tapi kalau kamu malas, kamu pergi beli je lah graph paper tu. Bukan banyak, bukan kita nak guna sampai 20 keping pun. So you can buy that, tapi nanti practice bagi banyak-banyak tu, you're going to use juga. Kalau kamu ada printer, you will print out saja kotak-kotak tu. Adjust dalam kamu punya Excel tu, bagi kotak tu measurement dia square cantik-cantik, and just print out saja. And you can plot on top of it. Okay? Semua orang okay? Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum saya stop the class? Anyone? Semua okay ke? Jangan lupa graph paper for the next class. Ada any soalan? Ada soalan?